الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masa ini kerana Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi ini kita rafa'kan syukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat-nikmat Allah SWT. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar merupakan surah yang ke-82. Surah yang ke-82 dan mengandungi 19 ayat. Surah Al-Infitar ini maksudnya terbelah. Insyaqqat dengan infatarat ni lebih kurang sama lah. Infatarat dengan insyaqqat ataupun insyiqaq. Jadi insyaAllah seperti biasa kita akan baca dan kita akan lihat makna-makna insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah membaca surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, surah yang mana surah ini diambil nama Infitar itu sempena dalam ayat yang pertama itu ada perkataan infitar, iaitu infatarat. Infatarat bermakna terbelah. Dalam beberapa ayat yang di hadapan ni, Allah SWT menceritakan keadaan suasana langit dan juga cakrawala yang lain rosak binasa, iaitu dalam suasananya berlakunya kiamat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat yang pertama, idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah, jadi terbelahnya langit ni. Wa idzal kawakibu intatharat, dan apabila idzal kawakib, bintang-bintang, intatharat, gugur bertaburan. Bila berlakunya kiamat, langit terbelah. Masya Allah, hancur langit ni, terbelah. Lepas tu gugurlah bintang-bintangnya, jatuh. Bintang ni dia apa ni, dia melayar, dia jatuh, dia belaga antara sama-sama bintangnya dengan cakrawala yang lain. Dalam keadaan pula Allah Ta'ala cerita pula, wa idzal biharu fujirat, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan pecah. Fujirat, bercampur ni, bercampur, pecah ni maksudnya dia berpecah sampai ke bercampur antara masin dengan tawar. Sekarang ni bila kita pergi ke apa ni,
tempat Allah Ta'ala asingkan antara air masin dengan air tawar. Kita pergi sebelah ni, rasa air ni masin, sebelah ni air tawar. Kita pergi ke kuala-kuala, daripada air sungai tu dia masuk ke laut. Kita boleh tengok di sini air masin, di sini air tawar, padahal dia tu sambung. Tetapi pada masa berlakunya kiamat, semuanya dah jadi campur aduk dah. Jadi pecah semua ni, air laut pecah, air sungai pun pecah. Wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkarkan, maksudnya kubur-kubur pun jadi pecah habis. Pecah semua kubur-kubur. Di dalam ayat surah Ibrahim, Allah SWT menyebut berkaitan dengan berlaku kiamat ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ingatlah pada masa hari bumi ini digantikan dengan yang lain. Tubaddalul ardu ghairal ardi, Allah Ta'ala gantikan bumi ini, dunia ini dengan bumi yang lain. Was samawat, dan juga langit-langit ni, langit-langit langit-langit ni juga Allah Ta'ala ganti dengan langit-langit yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala binasakan dulu langit-langit ni, bumi-bumi ni, maka Allah ganti suasana yang lain, iaitu bagaimana keadaannya di mahsyar, suasana akhirat. Allah ganti hak lain pula. Jadi bumi mahsyar ini dia panggil bumi juga, bumi mahsyar, tetapi tidak sama dengan bumi yang kita duduk sekarang ni. Ini kita kena beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bahawasanya satu masa, satu keadaan, bumi-bumi yang kita nampak hari ni, bumi yang kita duduk hari ni, yang kita orang panggil merasai nikmat-nikmat ni, akannya hancur, langitnya akannya runtuh, bintang-bintang jatuh bertaburan, air laut pecah habis semua, kubur-kubur pun mengeluarkan isi-isi yang ada di dalamnya. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bila mana manusia ini melihat suasana terjadinya kiamat, dia lihat dah dengan kepala mata mereka sendiri, maka pada ketika itu setelah semuanya berlaku dah, langit dah runtuh, jatuhnya bintang di langit, pecahnya air laut, kuburnya mengeluarkan isi-isi kandungan, maka pada ketika itu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah semuanya itu berlaku, mengetahuilah tiap-tiap diri akan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka tinggalkan. Apa hak mereka buat tahu dah, dapat balasan dah. Apa yang mereka tinggalkan, tahulah dapat balasannya daripada Allah SWT. Jadi pada ketika ini, manusia tak nak beriman pada Allah, mereka akan beriman. Mereka akan beriman pada ketika dan saat ini, bila melihat betul Islam duduk cerita sebelum ni. Orang-orang Islam duduk cerita ni betul akan berlakunya kiamat. Masa dulu tak nak percaya, bila berlaku depan mata ni, barulah mereka ni nak percaya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka pada ketika itu manusia ni akan mengetahui, diri-diri manusia ni akan mengetahui akan apa yang telah dikerjakan dan juga apa yang ditinggalkannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Allah SWT tanya manusia, dah masalah apa yang menyebabkan kamu diperdayakan? Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala
suruh taat pada Allah, suruh sembah Allah SWT, kamu tak nak sembah. Apa sebab ni? Dan Allah SWT juga bangkit. Dia panggil bangkit ni, ungkit balik cerita supaya kita ni sedar. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ni kita kena sedar dah ni. Allah SWT lah alladhi, yang mana ianya khalaqaka. Allah SWT lah Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadi anggotamu sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia buat kita ni, dia buat kita khalaqaka, Allah Ta'ala buat kamu, fasawwaka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anggota tubuh badan kita ni sesuai bagaimana sesuainya? Sesuai dengan saiz kepalanya, dengan saiz tubuhnya, saiz tangannya, saiz kakinya. Kalau orang Melayu, saiz dia ni, bila dicontoh si A ni, Allah Ta'ala buat padanya lagu ni, telinganya lagu ni, kakinya lagu ni, body dia ni sesuai. Nak bawa kepala dia tu, sebagai contoh, kaki dia tu sesuai dengan tubuh badan dia. Comel Allah Ta'ala buat, sempurna. Serta Allah SWT fa'adalak, serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya. Tubuh badan kita ni, kita boleh, dengan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sama, kita boleh bawa tubuh kita ni dengan kekuatan dia bagi ni. Ada orang tu dia bagi tubuhnya sekiannya tinggi, maka Allah bagi kekuatan untuk dia nak bawa tubuh dia tu lebih kuat daripada orang kecil. Kita tengok arak tu, arak tinggi, tengok. Bila kita pergi ke Mekah, kita tengok kita ni duduk kat celah ketiak dia, duduk bawah ketiak dia, tak lepas kita ni. Kecil halu kita ni, kita tengok Allah kasarnya. Bila kita tengok mereka ni makan padan lah, makan lebih pada kita. Ring Kelantan yang ada ring ni, luar tak ada ring. Ring dia lebih pada ring kita. Ambo pernah sekali, sahabat ambo orang Mesir, daripada Mesir tu. Masa tu ambo tahun 4, dia tahun 3, dia orang Arab. Jadi ambo duduk di kawasan dia, di kapur dia, kawasan Tonto. Jadi bila ambo habis belajar, dia tahun 4, maknanya kita balik tu dia baru masuk tahun 4. Jadi dia kata tak apa, dia kata kalau ada rezeki dia nak mari ziarah di Malaysia ni. Kata tak apalah, tafadhal Muhammad, ma fi muskilah, nantaziruk, kita tunggulah kamu, tak ada masalah. Satu hari dia telefon tu, kata Muhammad, aywa ana Muhammad Syafiq, aina kunta al'an, duk mana lah ni? Alhamdulillah, qad wasaltu fil matar, aku sapa dah duk di matar, ayi matar, wasalta fi ayi matar, mun sapa mana? Dia kata al-an kuntu fi KLA. KLA jolo ke Muhammad, jolo ke kita rasa tak percaya ni. Ambo kata tak apa, beli tiket hok baru, mari sampai Kelantan ni. Rupa-rupa tu atas semua dia mari sungguh. Ambo tanya dia, limadha ta'tihuna, limadha. Tanya dia apa mari. Dia kata yang pertamanya, yang pertamanya asyan ni dia panggil, bahasa Arab panggil asyan ni sebab lah bahasa Arab dia lah, bahasa Arab Mesir. Asyan budu sebabnya tinggal ke budu.
Kita ajar dia makan budu sana. Nah, mari cari nak ke budu tu, tinggal ke budu, duduk sini. Duduk dah ada 2 tahun. Ambo tak di rumah no. Masa tu ambo sudah posting di Sarawak. Tak di rumah. Bila tak di rumah tu, adik dia duk layan dia lah. Nak ceritanya, bila dia mari sini ni, kecil habis kita. Tinggi, besar tubuhnya, rih pun banyak. Maka sesuailah dengan makannya banyak, rihnya banyak, tubuh besar tu. Maka bila kita tengok, Masya Allah, ruah-ruah dia ni, tulang-tulang dia ni, Allahu Akbar, padalah Allah bagi kuat. Bila hamba pergi ke Afghanistan, sempadan Afghanistan, antara Pakistan dengan Afghanistan tu dia ada sempadan dia. Hamba tak masuk Afghan, hamba duduk di Pakistan ni. Di Pakistan ni dia sempadan ni satu tempat yang hamba pernah pergi. Di kawasannya dia panggil dekat dengan Kashmir. Sebelum dari Kashmir, dia dekat dengan Kashmir. Kashmir ada 2, Kashmir Pakistan, Kashmir India. Amu nak pergi ke Kashmir Pakistan ni tak ada siapa hanya di Meri. Dan amu pernah pergi ke Peshawar ni sempadan tu, sempadan balik sana tu Afghan. Jadi puak-puak di sini, puak-puak Afghanistan mujahidin. Mana puak-puak mujahidin ni, mana puak-puak dia lah tu mujahidin. Kita tengok, Masya Allah, hidup di apa ni, di lereng-lereng bukit, hidup di bawah-bawah atas bukit. Dia naik bukit mudah gitu je. Kita dekat peluh-pelah duduk turut puak-puak dia. Hamba sebab ada orang Melayu di sana, di Peshawar pada masa itu ada seorang orang Melayu. Dan kali kita pernah dengar nama Tok Khosek pun dia pernah duduk di sana. Jadi tuan-tuan semua, jadi bila hamba sampai di sana, hamba tengok, Masya Allah, kita tak tahan. Kita tubuh kita ni Allah buat dengan kecil lagu ni, tak padan nak duduk di sana dengan suasananya. Bila sejuk sangat, tak ada nak apa ni, rasa tak boleh nak jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT meletakkan kita ini di negara kita, negeri kita ni di sini sesuai dengan musim, di sana sesuai dengan mereka. Maka betul lah Allah Ta'ala sebut, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Hebatnya Allah SWT ni buat orang panggil balance sama, sesuai kepala dengan kaki dengan tangan. Kalaulah kepala tu besar, tubuh kecil, berat nak bawa kepala tu. Kalaulah kaki tu besar, kepala kecil, berat nak bawa kaki pula. Maka Allah Ta'ala ungkit balik, nak suruh kitanya sedar kenapa tak nak sembah Allah Ta'ala yang begitu hebatnya Allah Ta'ala cipta kita. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakinya dia menyusun kejadianmu. Rakkabak, Allah Ta'ala susun kejadian kita ni. Comel, molek, handsome-nya hok lelaki, hok puannya nama comelnya. Kita kata orang kita ni, kita orang Melayu, kita kata comel, kita sama Melayu. Bila kita tengok apa ni Arab, dia kata comel, sama dia comel. Tengok pula apa ni Habsyah yang kulit hitam tu, dia comel cara dia. Comel juga cara dia. Kita yang kata tak comel. Supaya dengan Arab tengok kita, orang Arab tengok kita, dia kata tak comel. Tapi bila Arab tengok sama Arab, dia kata comel, atau dia menikah dua tu. Bila dia tengok kita, tak comel. Kita pun tengok Habsyah ni, kita tengok Somalia apa, kita kata tak comel. Sebenarnya Allah Ta'ala buat tu comel belaka. Comel semua Allah Ta'ala akui. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, Allah Ta'ala yang menginginkan kita ni rupa paras bagaimana itu kehendak Allah Ta'ala. Bukan kita boleh pilih. Kita tak boleh nak pilih, Allah yang buat kita. Jadi bagi mereka yang Allah SWT anugerahkan dengan penampilan yang comel-comel ni, dia kena banyak syukur pada Allah SWT. Janganlah dia riak, jangan dia takabur dengan kejadian Allah buat dia. Siapa ke dia ni
nak jadi rasa takabur, bangga diri, siapa nak menghinakan orang lain. Allah Ta'ala tampilkan dia dengan wajah-wajah yang comel, yang body-body yang ambasadornya. Siapakah dia nak tayar buat apa? Bukan tujuan kita Allah buat kita supaya kita nak tayar, supaya kita rasa takabur, bangga diri. Tidak. Allah Ta'ala bagi pinjam sementara kepada kita. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah Ta'ala ingatkan kita dalam ayat lain pun Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan buat penciptaan manusia ni. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupa paras kamu, letak dulu dalam rahim ibu kamu, kaifa yasha, bagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita ni tidak penting rupa paras, tidak penting, tidak penting harta benda kekayaan, tidak penting. Yang pentingnya niat dan juga amalan kita. Tu penting. Kalau lah tuan tu comel, tuan tu handsome, kalau tidaknya Islam, tak ada guna. Yang comel sajalah. Baik hok tak comel, sebab apa? Sebab dianya Islam, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalla, sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu wahai golongan yang ingkar. Sebenarnya tak ada orang perdayakan kamu sebenarnya. Tapi bahkan kamu sendiri tidak percaya adanya hari pembalasan. Tak ada orang memperdayakan kamu, tapi kamu saja bebal kamu, kerah kepala kamu ni. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Dan Allah Ta'ala ingatkan kita, tuan-tuan semua, wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, padahal sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, lagi ditugaskan menulis amal-amal kamu. Kiraman katibin. Katibin mana menulis? Siapa dia ni malaikat ni? Wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya di atas kamu itu adalah hafizin yang menjaga kamu. Siapa dia? Kiraman katibin. Mereka ni malaikat yang mulia-mulia, yang bagus-bagus, yang orang panggil tidak buat maksiat pada Allah Ta'ala. Katibin, mereka mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dan malaikat ni dia mengetahui, dia mengetahui apa yang kamu buat. Malaikat tahu. Sebab apa malaikat tahu? Bila kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Qaf ayat 17-18, Allah SWT berfirman, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, iaitu perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Jadi tuan-tuan semua kena ingat, malaikat ni memang malaikat ni ada. Allah Ta'ala hantar untuk nak mencatat. Ni dalil dia ni. Wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya di atas kamu, setiap kamu ni ada hafizin, ada yang menjaga kamu. Bukan terdiri daripada makhluk lain, hanya dia itu kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang tugas dia mencatat, ya'lamuna ma taf'alun,
Bila kita bercakap pasal malaikat ini, minal malaikati, golongan malaikat ni, ay fa kullu wahidin minal adamiyyin lahu malakani, maka huraiannya, maka bagi setiap individu anak-anak Adam itu, bagi mereka setiap kepala, setiap individu itu ada dua malaikat. Ada dua malaikat. Kita ni ada dua malaikat jaga kita. Malakun an yaminihi yaktubul hasanat, satu malaikat yang berada di sebelah kanan kita yang mencatat amalan-amalan hasanat, benda-benda baik, amalan baik yang kita buat. Wa akharu an yasarihi yaktubus sayyiat, yang sebelah kiri pula dia ini akan menulis kejahatan dosa yang kita buat. Wa qila, dan dikatakan juga, ada ulama kata, wa qila ithnani bil laili wa ithna bin nahari, dua pada sebelah malam dan dua pada sebelah siang. Dua sebelah malam, dua sebelah siang. Dua-dua ni dua-dua ni dia akan bertukar shift. Dia tukar shift. Bila tukar shift, dia tukar shift ketika waktu subuh. Bila waktu subuh, hak malam ni naik, hak siang turun. Satu lagi, bila lagi masanya bertukar, iaitu shift tu bertukar ketika waktu asar. Jadi subuh ni dia sampai ke asar, asar ni dia sampai ke subuh. Pada ketika itu Allah SWT tanya, hal keadaan Allah Ta'ala tahu, hamba aku dia buat apa. Masa kamu naik tu, hamba aku dia buat apa. Masa berlaku pertukaran tu, hak ni naik, hak malam ni naik, start daripada asar kemari. Jadi dia duk catat, dia naik dua ni. Maka di antaranya, kalaulah kita tengah pada ketika itu, kita tengah semaya subuh, kita tengah semaya subuh, dia hantar report, ya Allah, si fulan bin si fulan yang telah aku jaga ni, mereka tengah semaya subuh. Semaya subuh pula berjemaah pula. Nah, ada duk tengah semaya di Masjid Lundan. Nah, ada duduk di sah pertama, di sah kedua, atau jadi tu imam, atau jadi makmum. Nah, ada. Maka bila juga waktu asar berlaku, waktu asar tu pertukaran pula, hak mana hak turun, hak mana hak naik. Hak naik ni dia akan hantar report, hamba aku tengah buat apa. Dalam keadaan Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, Allah tanya malaikat, malaikat kata tengah sembahyang asar berjemaah. Jadi sedap kita apa ni, kalau kita lihat, boleh lihat, kalau kita tahu dan kita boleh nampak, orang panggil pergerakan malaikat hantar report ni, oh jawab dia tak tinggal subuh berjemaah. Sebab masa tu dia hantar tu. Jadi dikatakan juga ithnani bil lail wa ithna bin nahar, dia tukar shift siang dan malam. Waqtalafu fil kuffar, mereka pendapat ulama ni dia panggil bersalahan, ikhtilafnya dalam masalah hak tadi ceritanya orang Islam mukmin, bagaimana yang kafir. Orang kafir cerita macam mana? Faqila laisa alaihim hafazah, dan dikatakan, ada pendapat ulama kata bagi mereka ini tidak ada malaikat hafazah, tidak ada bagi mereka malaikat hafazah, lianna amruhum zahirun wa amaluhum wahidun, kerana urusan mereka itu zahir, sebab mereka tidak Islam. Tak ada Islam. Bila tidak Islam, tidak mukmin, wa amaluhum wahidun, maka amalan-amalan mereka ni satu je, jahat semua jadi. Tak ada lah hak soleh, hasanat tak ada, jadi semuanya sayyiat, tak payah nak tulis dah lah. Itu pendapat, satu pendapat kata. Waqila, dan kata pendapat yang lain, alaihim hafazah,
Bagi mereka ada malaikat hafazah yang menjaga. Ada, mana boleh tak ada. Ini ikhtilaf ulama ni. Yang bersebut ni ikhtilaf ulama. Jadi ulama lain kata, kenapa tak ada? Ada alaihim hafazah. Bagi mereka walaupun mereka kafir ada hafazah. Li zahiri hadhil ayat. Kerana zahirnya ayat ini. Jadi kerana zahir ayat ini. Ayat mana? Ini ayat ni. Di antaranya ayat yang kita baca tadi dalam surah Qaf tadi, ayat 18 tadi, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sama ada dia kafir ke, dia Islam ke, memang catatan berlaku kiri kanan. Kalaulah kiri kanan, malaikat yang duduk sebelah kanan ni, malaikat duduk sebelah kanan ni, bila dia melihat malaikat yang duduk sebelah kiri ni menulis sayyiat, maka malaikat ni, walaupun malaikat ni ada, dia panggil malaikat ni kena jadi saksi. Malaikat sebelah kiri, sebelah kanan menulis, malaikat sebelah kiri rehat. Kerana apa? Kerana dia menulis hasanat. Jadi malaikat sebelah kiri ni dia buat apa? Dia duduk saja dak, dia menjadi saksi. Menjadi saksi tu. Sebab itulah pendapat yang kedua kata tadi, dia tak setujulah pendapat kata bila orang kafir, bila kafir tak ada malaikat hafazah. Ada. Jadi malaikat yang sebelah kanan ni dia tak menulis. Sebab semua orang kafir buat ni, dia sedekah ke, dia tolong orang ke, dia apa, dia tak ada. Dan dia tidak jadi pahala, tak jadi hasanat. Sebab apa? Sebab syarat untuk nak dapat hasanat tadi adalah dia mesti beriman Islam dan beriman pada Allah SWT. Kalau tidak, semua amalan-amalan dia yang buat ni semuanya tak masuk dalam hasanat, bahkan jadi sayyiat. Jadi tuan-tuan semua, sebab itulah kita ni kena jaga, jaga keislaman kita, keimanan kita ni. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan kita akan berpuas hati. Maka tinggal lagi ayat yang ke-13, innal abrara lafi na'im, sama dengan cerita yang kita belajar kemarin, berkaitan dengan al-abrar. Jadi dalam surah yang kita belajar Al-Infitar ini juga ada perkataan al-abrar. Jadi tuan-tuan semua berasa tengok kepada masa ni tidak mengizinkan. InsyaAllah pada pagi esok kita akan sambung innal abrara lafi na'im, insyaAllah. Jadi hamba ucap terima kasih semua yang hadir, dan hamba ucap juga terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Lundang kerana memberi laluan kepada hamba pada pagi ini. Mudah-mudahan kita belajar pada pagi ini, kita dapat tambah ilmu. Mudah-mudahan bila kita dapat pertambahan ilmu, percambahan ilmu ni, makin takwa kita pada Allah SWT, dan kita makin berusaha untuk tingkatkan amalan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, setakat itu dulu pada pagi ini. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.